Assalamualaikum guys, selamat datang ke SR TV. Lama kita nak jumpa. So, sepanjang cuti ni pun aku cuma ada sempat buat coverage untuk beberapa benda sajalah. Lepas tu aku decide untuk sambung cuti lah. So, minta maaf untuk semua tu. Jadi, video kali ni adalah kita ingin mengcover untuk perlawanan yang akan berlaku pada esok hari sewaktu video ini dirakamkan, iaitu perlawanan Piala Malaysia tahun 2023 ni, di mana Sabah akan cuba untuk marah ke pusingan yang seterusnya, kali ini menentang Perak pula. So seperti biasa, ini adalah perlawanan timbal balik yang akan berlaku sekali lagi pada esok hari. Perlawanan pertama akan berlangsung di Stadium Likas dan seterusnya untuk date yang telah ditetapkan lah. So kita tidak membuat sebarang head to head untuk video ni, tapi kita membincangkan masalah yang terjadi di skuad Sabah FC sekarang ni. Seperti kita tahu, ada 4 tonggak utama yang tidak dapat diturunkan, yang bakal tidak dapat diturunkan dalam perlawanan ini, iaitu Dominic, Stu, Daniel Ting dan juga Darren Lock. So ini adalah merupakan 4 nama yang sering kali berada dalam kesebelasan utama Sabah FC, dan 4 nama ini juga tidak akan disenaraikan. OKS sendiri telah mengeluarkan statement untuk benda ni, yang 4 tonggak ni tidak akan turun dalam perlawanan itu menentang Perak. So adakah ini akan menjadi satu cabaran yang cukup tinggi untuk Sabah FC dengan menurunkan pemain-pemain yang lain untuk meneruskan saingan Piala Malaysia bagi tahun 2023 ni? Kita tahu kalau kita tengok dari segi saingan Liga, Perak bukanlah merupakan satu tim yang perlu dirisaukan, tapi kita tidak boleh nafikan juga kebangkitan terakhir yang dilakukan oleh Perak ni, mana untuk saingan Piala Malaysia ni Perak telah menundukkan Kedah sebanyak agregat 4-3 kalau aku tak silap. So kita tidak boleh memandang rendah keputusan tersebut, kerana kita tahu Kedah menurunkan kesebelasan utama yang cukup baik untuk menentang Perak pada saingan Piala Malaysia round 16 tu. So benda yang mengejutkan lah. So aku rasa kalau diorang boleh ulang benda ni sewaktu menentang Kedah, tidak mustahil benda ni mereka boleh ulang sewaktu menentang Sabah FC pula. Dikenakan lagi dengan 4 tonggak utama kita tidak diturunkan dalam perlawanan ni. So okay guys, itulah tujuan sebenar video ni, dan aku ingin membawa kamu secara atas padang. Okay, formation ini yang aku ingin tunjukkan kepada kamu, yang apa yang bakal terjadi dengan kita. Seperti mana kamu nampak di sini, ini adalah kesebelasan utama yang sering kali digunakan oleh OKS. Kesebelasan utama ni juga kita nampak digunakan sewaktu menentang JDT. Tapi apa yang berlaku lately ni disebabkan oleh tidak performnya beberapa pemain dan seterusnya kecederaan yang berlaku juga untuk beberapa pemain. Kita sering kali melihat formasi tersebut bertukar menjadi lebih kurang macam ni lah. Okay, di mana Pak Tisu diletakkan di bahagian defender, di mana ini adalah position asal beliau sebelum ni, dan Gary diletakkan di position di sini. So ini adalah merupakan so far position ni okay, tapi nampak kita agak struggle lah untuk mengemudi perlawanan tersebut, kerana bukan aku tidak suka Gary, tapi kalau kita imbau balik performance Gary Steven Roberts waktu 2022 dan 2023 ni, tidak seperti mana yang kita lihat pada season lepas. Ini adalah mungkin banyak punca dia lah, kerana mungkin minit permainan yang kurang dan juga kecederaan yang dilalui oleh Gary Steven Roberts. So aku sebenarnya tidak mau position ni digunakan untuk menentang Perak ni, kerana again aku tahu Perak bukanlah satu pasukan yang perform sangatlah untuk saingan Liga Super, tapi again kita tidak boleh memandang mudah perlawanan ni. Sekiranya target kita of course lah untuk terus cuba marah ke at least semi-final lah kalau boleh, pasal dalam laluan kita ni ada JDT sebenarnya. So itu yang akan menjadi kita punya penghalang besar lah. So apa yang aku melihat di sini adalah Pak Tisu kekal berada di bahagian tengah selaku defensive midfield kita, di mana bagi aku personally memang nampak keberkesanan beliau berada di tempat tersebut agak membantulah kemarahan Sabah FC. Dikenakan lagi jika beliau berada di sini amat mudah untuk beliau membantu bahagian serangan dan seterusnya untuk berada membantu di bahagian hadapan 3 pertahanan kita ni. Kerana apabila Pak Tisu berada di bahagian ni, dia memang akan naik juga, tapi kekerapan beliau untuk kembali ke dalam kotak di amat kurang lah sebenarnya. So itu benda yang aku risaukan. So okay guys, kita akan buang 4 tonggak utama yang tidak akan tersenarai dalam perlawanan ni, seperti mana yang dikatakan oleh OKS sendiri. Okay, Darren Lock, Stu, okay, Gary kita akan keluarkan juga, Dominic Tan pun tidak ada, dan
Daniel Ting pun tidak ada. So ini adalah 4 tonggak utama yang tidak disenaraikan di dalam perlawanan ini. So kita akan nampak di situ kekosongan yang cukup ketara, cukup serius sebenarnya berlaku di Sabah FC tanpa ada pemain ni, dan of course Jilton pun sebenarnya tidak ada sudahlah. Aku tak tahu apa jadi, aku tak boleh komen apa-apa untuk Jilton sekarang pasal bagi aku rasa dia tidak akan turun juga dalam perlawanan ni. So dengan kemasukan Roman Mercado pada perpindahan transfer jendela kedua ni, kedudukan kita untuk mendapatkan profilik striker memang cukup berkesan sekarang dengan tidak terlalu mengharapkan Darren Lock untuk berada di bahagian tersebut, yang untuk season ni pun Darren Lock pun tidak berapa perform sebenarnya. Mungkin ada banyak reason keberangkaliannya, tapi keberadaan Mercado bersama Sabah FC memang cukup menajamkan lagi bahagian hadapan kita lah. So ini adalah aku rasa individu yang pasti untuk berada di padang. Aku tak akan sentuh sangat mengenai penjaga gol kerana bagi aku sama ada Apik diturunkan ataupun Damien ataupun Ramzi, aku rasa 3 choices tu cukup bagus lah untuk berada di bahagian gawang. Tapi di sini aku andaikan first choice adalah Apik untuk perlawanan ni. So apa yang bakal berlaku, kesempatan utama yang bakal diturunkan untuk perlawanan ni bagi aku adalah kita akan kembali melihat Irfan Zakaria akan berada di bahagian pertahanan. So ini adalah nama yang sering kali juga turun sebenarnya. Dan seterusnya kemungkinan besar Minko akan mengganti tempat yang ditinggalkan oleh Daniel Ting dan seterusnya. Bahagian midfield ni kebiasaannya kita akan nampak Irfan Fazail akan dimasukkan untuk bergantian bersama Pak Tisu dan seterusnya. So ini adalah benda yang aku sentuh pada video sebelum ni, di mana aku katakan kita memerlukan satu orang yang profilik untuk berada di bahagian kiri ni. So semenjak tiada Jilton, ini adalah kekurangan kita sebenarnya. Kita tahu ada beberapa individu yang boleh berada di bahagian ni, yang layak untuk berada di bahagian ni, seperti Kumaran, Farhan dan juga bagi aku dua ni salah yang sangat lain. Dan sering kali juga kita nampak Darren Lock berada di bahagian ni, dan kebanyakannya juga memang Darren Lock akan mengisi di bahagian ni. So itu yang sering kali kita nampak sewaktu keberadaan Ramon Mercado dalam kesuksesan utama Sabah FC. Tapi sekarang tidak ada Darren, so aku tidak pasti sama ada siapa yang akan ditempatkan di kawasan ni. Tapi bagi aku personally, aku ingin melihat Jeffrey Chu berada di bahagian ni. Beliau mempunyai kebolehan untuk menggunakan kedua belah kaki beliau. Kita tengok sendiri gol yang telah dilakukan oleh beliau sewaktu menentang JDT. So dia juga adalah merupakan former forward juga, tapi sekarang telah beralih ke bahagian back kanan. So aku rasa keberadaan Jafri di bahagian ni amat membantulah untuk bahagian serangan kita. Aku tengok Jafri adalah merupakan individu yang bukan akan membuat assist, tapi beliau adalah merupakan individu yang akan membuat percubaan di luar daripada kotak di pasukan lawan. So di situ yang aku pandang lah. So bahagian tengah, aku katakan sini Irfan Fazail mungkin akan menemani Pak Tesu. Tapi kenapa pula tidak Telmo Castanheira? Kerana bagi aku Telmo Castanheira semenjak beberapa perlawanan yang telah beliau lalui, beliau tidak berada di dalam level yang sepatutnya beliau berada selaku pemain import. So aku tidak berapa macam kepercayaan aku agak kurang jugalah untuk Telmo Castanheira. Tapi apa yang aku tengok di sini adalah persembahan Daniel sebenarnya. Daniel Hakim ni sewaktu menentang Brunei tempoh hari, aku tahu Brunei bukanlah merupakan satu tim yang mempunyai, tapi kita international football untuk pasukan Brunei bukanlah berada di ranking yang cukup tinggi. Tapi persembahan yang dilakukan oleh Daniel pada perlawanan tersebut bagi aku cukup membuktikan yang beliau adalah merupakan satu pemain yang boleh beraksi as a player maker, kerana beliau mempunyai vision yang cukup bagus dengan hantaran-hantaran switch play yang dilakukan oleh Daniel pada perlawanan tersebut memang buat aku amazed lah. So aku ingin melihat Daniel berada di posisi di sini, dan of course Jafri untuk berada di posisi. Dan siapakah yang bakal berada di pemain ketiga yang bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Dominic? So ini aku sering kali lihat sekali macam-macam Pak Tisu akan diturunkan, tapi aku tidak mahu benda tu berlaku untuk perlawanan ni. Sebaliknya aku ingin melihat sama ada Ravism ataupun Hanafi Tokyo diturunkan pada perlawanan ni. Mungkin Irfan Zakaria disenaraikan, mungkin ia akan jadi macam ni.
Ah, So itu adalah antara keberangkalian yang akan berlaku, tapi bagi aku benda akan jadi seperti beginilah. So Rizal Ghazali akan kekal, Minko akan mengisi kekosongan tersebut, Sadil terus menerajui bahagian kanan Sabah FC. Setakat ni memang kita tidak boleh nafikan apa contribution telah beliau lakukan. Tapi mungkin kamu tertanya, jadi macam mana pula Sifu? Di mana kedudukan Sifu? So seperti mana kita tahu, Sifu lebih dideploy di bahagian sini. Tapi kalau kita tengok permainan Sifu, dia pandai ke sini juga. So ada keberangkalian kedudukan Jafri ni akan diganti oleh Sifu. Ataupun boleh jadi juga Daniel Hakim tidak disenaraikan, Sifu akan berada di sini dan is either Kuma, Farhan, again Jafri ataupun mana sudah tu. Ya, aku rasa orang-orang ni salah yang boleh berada di position tersebut. Tapi bagi aku ini adalah kesebelasan yang mungkin akan diturunkan dan aku rasa ini adalah kesebelasan yang terbaik. Maafkan aku kena remove Sifu dulu. Kamu jangan marah pasal ini pendapat aku sahaja, bukan aku bilang Sifu tidak bagus. Cuma bagi aku lebih suka ini kesebelasan utama yang akan diturunkan sewaktu menentang Perak nanti. So, okay guys, itu adalah ramalan aku tentang kesebelasan utama yang bakal diturunkan oleh UKS Perlawanan ni, dan juga pemain-pemain yang bakal diturunkan yang mungkin akan dirotasi, akan dilakukan bagi mengganti 4 pemain yang tidak dapat diturunkan pada perlawanan ni. Dan selain daripada tu, aku juga ingin melihat muka-muka baru yang menentang Brunei yang dimasukkan pada separuh masa kedua tersebut dibagi peluang untuk beraksi pada perlawanan ni. Pasal mereka tidak boleh beraksi untuk saingan Piala Malaysia kerana mereka untuk saingan Liga Super kerana mereka tidak didaftarkan untuk Liga Super. Tapi yang aku tahu mereka boleh diturunkan untuk saingan Piala Malaysia dan juga Piala FA. Tapi Piala FA kita out sajalah. So okay guys, okay lah, aku letak juga lah prediction aku. So aku rasa Sabah FC akan memenangi perlawanan ini dengan cukup selesa. At least 3 gol berbalas kosong. Macam itulah yang boleh dilakukan oleh Sabah FC. So apa pula pendapat kamu tentang kesebelasan utama ni? Siapa yang kamu rasa lebih layak untuk berada di kesebelasan utama, dan berapa keputusan untuk perlawanan ni? Siapa yang akan menang dan berapa gol yang akan dilakukan? So okay guys, sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Oh ya, sebelum tu aku dah dapat buat watch along pada pasal besok malam aku bekerja. Okay guys, jumpa lagi.